Okey, Assalamualaikum. Cikgu hari ni nak masuk contoh pergerakan linear. Okey, jadi cikgu bagi 4 contoh hari ni. Apa-apa pun yang paling penting sekali kamu kena tahu. Okey, cikgu bagi semalam pembuktian adalah 4 rumus. Okey, 4 persamaan gerakan linear. Tapi yang paling penting sebenarnya yang kita nak pakai adalah 3 saja. Okey. V sama juga U tambah AT. Yang kedua adalah S sama juga UT tambah setengah AT kuasa 2. Dan yang ketiga adalah V kuasa 2 U kuasa 2 tambah 2 AS. Okey, so sekarang kita nak tengok contoh soalan. Okey, color. Okey. Kita tengok contoh soalan sekarang kat sini. Contoh pertama, seorang pelajar mengayuh basikal dari keadaan rehat dan mencapai laju 8 meter sesaat setelah mengayuh selama 5 saat. Berapakah percutan yang akan dihasilkan? So, dalam soalan ini dia suruh cari nilai percutan. So, bila dia cari nilai percutan, maksudnya simbol dia adalah berapa nilai bagi A percutan. Jadi sebelum kita nak tentukan apa rumus yang kita nak pakai, kamu kena kenal pasti dahulu maklumat yang ada di dalam soalan. So, apakah maklumat yang ada di dalam soalan? Pertama, dari keadaan rehat. Dari keadaan rehat. Rehat ini bermaksud dia tidak bergerak. Okay? Rehat, pegun sama maksud. Dan ini memberikan nilai dia adalah 0 meter sesaat. Dan dia sebut dari. So, bila kata dari keadaan rehat, laju awal adalah 0 meter sesaat. Dan mencapai laju 8 meter sesaat. Lepas tu, dia meningkat, dapatlah laju 8 meter sesaat. Ini kita katakan V sama juga 8 meter sesaat. Dan dia kata mengayuh selama 5 saat. Okey, so kita ada U, V dan T, nak cari nilai A. Okey, ini pakai rumus paling asas iaitu A sama juga V tolak U per T. Okey, masukkan sahaja nilai-nilai. 8 tolak 0 meter sesaat bahagi T 5 saat. So, kamu dapatlah jawapan dia tadi. Okey, kira 1.6 meter per second square. Okey, ini soalan nombor 1. Soalan paling basic, senang saja. Okey, soalan kedua. Sebuah kereta bergerak dengan laju 20 meter sesaat dan mencapai laju 30 meter sesaat. Okey, dari 20 dia mencapai 30. So, kita katakan ini adalah U dan kita kata ini adalah V. Okey, bergerak selama 10 saat dan kita dah dapat T. Berapakah jumlah sesaran? Okey, simbol bagi sesaran adalah S. Gilah. Okey, set S. So, kita tengok dekat sini. Dia ada bagi U, dia ada bagi V, dia ada bagi T, dia bagi S. Kita nak cari nilai S. Kita nak pakai mana? 1, 2, 3. Kita nak cari nilai S. So, kalau kamu tanya cikgu kat sini, kamu nak pakai rumus nombor yang kedua ni pun boleh. Kamu nak pakai rumus yang ketiga ni pun boleh. Tak ada masalah. Cumanya, dalam kedua-dua rumus ni, A ni tak bagi. Jadi, kamu kena cari nilai A dulu. Boleh ke tak boleh cari nilai A? Kalau ikut nak cari nilai A tadi, dia kata A sama juga V tolak U bahagi T. Ada bagi V tak? Ada. Ada bagi U tak? Ada. Ada bagi T tak? Ada. So, kamu boleh cari nilai A. Masukkan sahaja nilai A tu tadi. V 30 tolak 20 meter sesaat bahagi dengan T 10 saat. So, kita dapat dekat sini 1 meter per second square. So, bila kita dah dapat 1 meter per second square, okay, cikgu tunjukkan pakai dua-dua ni. Terpulang kamu nak pakai yang mana satu, tak ada masalah. Okey. Sekejap.
Okey, kamu nak pakai mana satu tak ada masalah. Itu terpulang pada kamu Kebetulan soalan ni boleh pakai dua-dua. Okey, cikgu tunjuk yang pertama dulu. Okey, ini kalau kita pakai kaedah yang pertama pakai S sama juga UT tambah setengah AT kuasa 2. Okey, berapa nilai U? Dia dah bagi. Nilai U adalah 20. Okey, berapa nilai T? 10. Tambah setengah. Berapa nilai A? Kita dah cari tadi. 1. T 10 kuasa 2. Okey. Kira pakailah kamu punya kalkulator tu tadi. So, kita dapat 250 Newton. Okey, itu kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua. Okey, kita nak pakai kaedah yang kedua tadi Okey, kaedah yang kedua cikgu nak pakai tadi. V kuasa 2 U kuasa 2 tambah 2AS. So, gantikan V ada 30 kuasa 2. U ada 20 kuasa 2 tambah 2A tadi berapa? 1. Ini adalah S. So, 3 ini adalah 900. Tolak. Juga 400 tambah 2 kali 1 kali S, 2S. So, 400 bawa sini jadi 900. Tolak 400 kan? So, dapat 500. 500 sama juga 2S. 2S bawa sini akan jadi sini sebab 2 darab. So, bila kita lompat jambatan, lompat pagar tadi, darab jadi bahagi. So, kita dapat 500 bahagi 2 sama juga S. Okey. Biasa kita tak buat macam ni Kita bagi dia cantik biar S tu dekat depan. Macam ni. So, kamu kira dapat 250 Newton. Terpulang kamu nak pakai kaedah 1 ataupun kaedah 2. Cuma kalau macam cikgu lebih prefer kaedah 1 sebab dia lebih pendek. Kalau kaedah 2 ni dia panjang. Ini nak pindah sini, ini nak pindah sini. Banyak kan kita pindah tu tadi. Okay, so tapi terpulang pada kamu lah. Kalau kamu rasa kamu nak pakai kaedah 1, pakailah. Kalau kamu nak pakai kaedah 2, pakailah. Tak ada masalah. Okay. So, tengok pula soalan yang ketiga. Okey, soalan yang ketiga. Seketul batu dijatuhkan dari sebuah puncak bangunan mengambil masa 4 saat untuk terkena tanah. Berapakah laju batu sejurus sebelum terkena tanah itu? So, kat sini dia kata bangunan. Sini kita ada bangunan. Ini ada batu. So, batu ni pun jatuh. Okey, berapa nilai hal laju tadi kat sini? Maksudnya berapa nilai V di sini? Okey. U dia tak bagi masalah sekarang, tapi dia suruh kita cari hal laju. Tapi kat sini dia bagi T. Untuk apa-apa objek yang jatuh pada puncak, ni puncak lah. Maknanya paling tinggi tadi, puncak. Hal laju awal sentiasa jadi 0 meter sesaat. Okay, sebab dia tak bergerak lagi kan. Kamu pegang, lepas tu kamu lepaskan. Maksudnya dia bermula dari keadaan rehat lah. 0 meter sesaat. Okay, macam tadi juga, kita ada 3 rumus. V sama juga U plus AT. S sama juga UT plus half AT square. Dan kita ada V U square plus 2AS. Pergi. Okay. Bezanya sekarang kita tengok dia nak suruh cari hal laju. Fadilah, bawa adik pergi mandi je Fadilah. Macam mana kacau mama? Mama nak buat kerja lah. Okay. Kita nak cari hal laju. Dia ada bagi U. Kita dah tahu U. Kita dah ada T.
Tapi kita tak ada A. Masalahnya semua rumus dia ada A. Tapi kita tak tahu A. Okey, jangan risau. Gerakan linear ni dia ada dua jenis. Satu gerakan linear secara melintang. Melintang tu pada paksi X lah. Satu lagi pada paksi Y, menegak. So yang menegak ni, kamu tak perlu cari dia pecutan dia. Sebab pecutan dia adalah bersandarkan kepada pecutan graviti. Pecutan graviti ni dah ditetapkan nilai dia. Kalau kat bumi, kita bundarkan untuk kamu tadi 10 meter per second square. Dan tak ada kalau letakkan. Mama nampak kat sini. 10 meter per second square. Itu graviti. Okay, 10. Buka, ambil kunci buka ni. Grill ni. 10 meter per second square. Ingat ini pecutan graviti. So, pecutan dia adalah bersamaan dengan pecutan graviti 10 meter per second square. Okay, nilai ini adalah constant ataupun kita namakan dia sebagai tetap, tidak berubah. Jadi, kalau untuk apa-apa yang melibatkan graviti, yang ini kita modify sikit rumus ni. Modify macam mana? Macam ini dia akan jadi okey, yang ini dia akan jadi V sama juga U plus GT. Nampak G tadi. Okey, ini akan jadi S ni akan jadi H. H ni apa? H ni bermaksud tinggi. Okey, tinggi U T plus half GT square. Kalau ini pula akan jadi V square sama juga U square plus 2 G H. Itu je dia punya, kita kata modify sikit tu. Okey. Dan nilai graviti ni dia ada satu lagi syarat. Okey. Apa-apa objek yang jatuh, nilai graviti dia adalah positif 10 meter per second square. Cikgu berhenti jap, benda ni tak boleh pause, ada stop aja. Maaf lah ya, kalau kat rumah ni macam-macam gangguannya. Bukan kunci yang ni, yang cari kat belakang tu tulis ni ada 5. Dia ada tulis 5. Cari kat sini ada tulis 5. Okey. Apa tadi? Dah lupa dah cikgu. Okey, kalau objek tu jatuh ke bawah, positif 10 meter per second square. Tapi kalau objek tu dia dilambung ke atas, nilai graviti dia adalah negatif 10 meter per second square. Itu kamu kena hati-hati sikit. So macam kes ini dia kata jatuh ke bawah kan. Sebab dia kata dijatuhkan. So bila dijatuhkan, kita ambil yang inilah. Nilai G dia adalah positif. So, kita nak cari hal laju, kita ambil rumus yang pertama ni tadi. V sama juga U tambah GT. Berapa nilai U? Sebabnya dari atas tadi, dia dalam keadaan pegon, dilepaskan baru dia bergerak, ada hal laju, maka U adalah kosong. Okey, apakah nilai G? Kita nak ambil positif tu negatif, kita ambil positif sebab dia kata jatuh ke bawah. Okey, kalau ada orang tanya kenapa pula dia jatuh tu, kita kata dia positif. Kena ingat daya tarikan graviti semua ke bawah. Tak ada lagi daya tarikan graviti ke atas. Kalau daya tarikan graviti ke atas, kita pun tak ada ke atas permukaan bumi. Entah mana-mana dah kita terpelanting. Okey. So, 10 T4. Dapat jawapan 40 meter saat. Tu dah buka mic ni, pakai dekat luar tu. Payahnya dah kamu ni ambil dah. Mana pergi yang kat luar ni? Ni tadi mana? Ni. Nampak. Amsyah jangan baling air dekat tilam dia. Okey. So, ini untuk soalan A. Sekarang kita tengok pula untuk soalan B. Tinggi bangunan.
So, untuk cari tinggi bangunan, kalau kita tengok dekat sini, kita dah tahu hal laju akhir. Okay, cikgu senaraikan apa yang kita dah tahu. Kita dah tahu U, 0 meter sesaat. Kita dah tahu V, kita dah kira tadi kan, 40 meter sesaat. Kita dah tahu G, okay, 10 meter per second square. Kita dah tahu T, which is 4 second. Okay, berdasarkan maklumat yang kita tahu ni, tutup tingkat sebelah tu, nanti adik dia baling, dia main air, nanti habis masuk dalam rumah. Tutup tingkat sebelah tu. Okay, kita nak cari tinggi. So, kita tengok kat sini. Yang ada H dalam rumus tu tadi adalah ni dengan ini. Dan kebetulan juga, macam soalan nombor 3 tadi, dua-dua rumus ni boleh pakai. So, tu bergantung pada kamu lah. Kamu nak pakai mana satu. Pilihan cikgu, yang ini. Sebab yang ini nanti cikgu dah nampak dah. Dia ni banyak nak cerita pindah gandahnya ni. Jadi cikgu tak nak cerita banyak pindah gandah. Sebab cikgu tak suka pindah-pindah rumah banyak kali. Cikgu ambil ini aja. So, B, H sama juga UT tambah setengah GT kuasa 2. Berapa nilai U? U tadi 0. Berapa nilai T? 4 saat. Okey, setengah berapa nilai G? 10. Berapa nilai T lagi? 4 kuasa 2. So, dengan menggunakan kuasa kalkulator, kita dapatlah nilai dia tu tadi 80 meter. Okey, habis soalan nombor 3. Okey, next kita nak pergi pada soalan yang akhir sekali. Okey, tengok soalan akhir. Sebuah lori sedang bergerak dengan hal laju 20 meter sesaat. Dengan tiba-tiba dikenakan brek dan berhenti. Okey, maknanya mula-mula dia bergerak, lepas tu dia berhenti. Mula-mula bergerak, 20 meter sesaat ni adalah hal laju awal. Kemudian berhenti. Berhenti tak bergerak lah, tak ada hal laju lah kan. Okey, ini adalah hal laju akhir. Okey, dan kita ada bergerak sejauh 40 meter. Ini adalah sasaran. So, apa maklumat yang kita ada kat sini? Bawa keluar. U sama juga 20 meter sesaat. V sama juga 0 meter sesaat. S sama juga 40 meter. Okey. Soalan suruh cari masa yang diambil untuk berhenti. So, masa untuk cari masa, dia bagi S, bagi ni. Suka tak suka, memang kamu kena pakailah. Sama ada. Yang mana ada S? Yang ini ada S kan? Okey. Masalahnya sekarang, apa masalah dia dekat sini? A tak bagi. Masalah semua ada A, tapi A tak bagi. Boleh cari A ke tak boleh cari A agak-agak yang sekarang? Okey, itu soalan dia. Boleh cari A ke tak boleh cari A? Okey, kita tengok. Boleh cari A. Kamu kata mana boleh cari A, cikgu? Kalau cari A mesti V tolak U bahagi T. T kita tak tahu. Kalau nak pakai rumus ini, T kita tak tahu kan? A pun kita tak tahu. So, ini tak boleh pakai. Kalau saya nak pakai yang ni pun cikgu sama juga. A saya tak tahu. T pun saya tak tahu. Tak boleh pakai. Kalau yang ini, ada T tak dalam? Tak ada. Yang tinggal A saja. Kita tahu V. Tahu? Tahu U. Tahu? Tahu S. Tahu? Yang kita tak tahu A sahaja. So, kita pakai rumus ini dulu untuk cari A. Okey, kita pakai rumus ini dulu untuk cari A. So, V kuasa 2 sama juga U kuasa 2 tambah 2 A S. Okey, berapa nilai V? V 0. Berapa nilai U? 20 kuasa 2 tambah 2 A tak tahu. S 40. Okey. So, ini bawa sini 20 kuasa 2 ni 400 kan? Okey, cikgu buat siap-siap. Okey, ini 400 kan nilai dia. Okey. Ini bawa sini jadi negatif.
sama juga 2 kali A kali 40, 80 A. Ini, okey, kosong sini ada, potong. 8 bawa sini darab, bila pindah jadi bahagi. So, kita dapat A tadi, okey, bahagi kan, negatif 400 bahagi, negatif 40 sebab kita dah potong tadi. Negatif 40 bagi 8 dapat negatif 5. So, nilai A adalah negatif 5 meter per second square. Okey, so sekarang kita dah dapat nilai A. Barulah sekarang kita boleh cari nilai bagi T. Nak pakai mana? Pakailah rumus yang ini. V sama juga U plus AT. Kenapa kita pakai ini? Tengok V. Kita ada V. V nilai dia kosong. U nilai dia 20. Berapa nilai A? Kita dah kira tadi dapat negatif 5. Darab dengan T. 20 bawa sini jadi negatif 20. Negatif 5 darab T jadi negatif 5 T. Negatif potong negatif, 5 lompat kiri jadi bahagi 20 bahagi 5. T sama juga 4 saat. Selagi mana kamu boleh ekstrak berdasarkan rumus, maka kamu takkan ada masalah untuk jawab soalan persamaan gerakan linear. Permulaan nampak macam susah sebab apa? Sebab kamu baru nak berkenalan. Tapi kalau kamu dapat buat dalam, dia tak payah banyak. Dalam 10 soalan aja kamu buat. Sebab dia akan 10 soalan tu pusing-pusing, nanti soalan dia sama je. Lebih kurang aja penggunaan dia. Maka masa tu kamu dah boleh tengok sekali pun kamu dah tahu dah. Oh, aku nak kena pakai rumus ni, rumus ni. Jadi kamu takkan salah guna rumus. Kadang-kadang rumus tu tak salah. Macam cikgu kata, boleh pilih ni, boleh pilih ni. Cumanya rumus mana yang paling pendek kamu boleh pakai untuk dapatkan jawapan. Okay. So, nanti cikgu akan bagi kamu soalan. Okay. Tolong buat. Cikgu cakap tolonglah buat. Sebab cikgu tak boleh bantu kalau kamu tak bantu diri sendiri. Cikgu tahu ada yang kerja. Tapi kerja pun, takkan kamu kerja 24 jam. Balik buatlah. Tu je. Duit boleh cari. Akan datang duit boleh cari. Belum masanya lagi kamu nak cari duit tu sebenarnya. Okay.